أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis. Saya doakan Tuan Pengurusi panjang umur, murah rezeki, tetap iman. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan boleh jadi Tuan Pengurusi lagi lepas ni, insyaAllah. Seterusnya yang saya raikan, dhif-dhif terhormat, tuan-tuan yang mulia yang memegang tampuk kepimpinan di Majlis Perbandaran Sungai Petani, sama ada daripada pengarah timbalan, head of department, HOD, dan ketua-ketua bahagian. Saya doakan kepada tuan-tuan dikurniakan Allah kecerdasan minda, kekuatan fizikal, mental, nampak yang benar itu benar dan mudah mengikutinya, nampak yang salah itu salah, mudah menjauhinya. Mudah-mudahan dengan cara yang demikian itu, insya-Allah institusi tuan-tuan majlis dipandu ke arah yang diredai Allah Ta'ala, insya-Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya yang saya kasihi, lagi saya sayangi abang-abang, kakak-kakak muslimin dan muslimat, ayana dan bunda, mudah-mudahan semua yang hadir dalam majlis hari ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan semua sihat? Cara jawab lagu tak apa. Tuan-tuan semua sihat ke? Alhamdulillah. Jom kita mula dengan baca surah Fatihah dulu boleh? Kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah ini kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda. Hadiahkan kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada para alim ulama, guru-guru kita, dan juga kepada tok wan, datuk nenek kita, jiran tetangga kita, khususnya pada hari ini kepada warga kerja Majlis Perbandaran yang dah dahulu daripada kita. Kalau mungkin mereka ada, mereka akan duduk sekali dengan kita hari ini. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Ya, saya ni pertama kalilah saya sampai tempat tuan-tuan. Jadi saya perkenalkan diri saya, nama penuh saya Don Daniel bin Don Biyajid bin Mustafa bin Hamidun bin Abdul Qahar bin Sulaiman. Saya berasal daripada Pulau Pinang, ada keluarga belah Sungai Petani, ada keluarga belah Luk Stak. Saya berusia 32 tahun. Umur saya 32 tahun. Saya dah berkahwin, ada 2 orang anak. Saya barangkali tak tahu, kot-kot ada juga kawan-kawan yang biasa mengaji dengan saya yang ada dalam majlis hari ni. Kalau ada, boleh jumpa sekali lagi insya-Allah. Saya nak jumpa lah kalau ada kawan-kawan. Saya mengaji sekolah rendah, sekolah kebangsaan Kebun Sirih. Sekolah menengah kebangsaan agama Nibun Tebai. Sekolah menengah sampai tingkatan 5. Habis tingkatan 5, saya pelajar jurusan sains. Saya sains tulen. Maknanya saya ambil fizik, kimia, biologi, matematik tambahan. Dan juga subjek-subjek yang lain, 11 mata pelajaran. UPSR tahun 1996, PMR 1999, SPM 2001. UPSR 4A, PMR 4A, SPM 4A, istiqamah. Sebab tu saya tak bagi ceramah kecemerlangan pelajar. Tuan-tuan carilah kat mana ceruk internet pun tuan-tuan tak akan jumpa punya. Saya bagi ceramah kecemerlangan pelajar, tak ada. Sebab saya tahu saya tak apa nak cemerlang. Tuan-tuan bagi anak-anak tuan-tuan merudum budak-budak tu. Lepas tu baru saya pergi mengapai Quran kat Ma'at Pulau Pinang. Ma'at Tafiz Al-Quran wal Qiraat Pulau Pinang. MTQPP, Masjid Negeri Pulau Pinang. Lah ni tukar nama kitab. College Islam Teknologi Antarabangsa. Saya itu 3 tahun. Saya tasmik dengan seorang guru yang berasal daripada Kedah agak. Namanya Ustaz Yazid bin Saleh. Saya tasmik 30 juz habis. Baru lepas tu saya pergi Mesir. Balik Mesir, saya jadi pensyarah di College Universiti Islam Antarabangsa Selangor kuis sampai tahun 2012. 2012 pasal ketegang punya pasal, mereka pindah saya masuk ke pusat pengajian sepanjang hayat. Saya masuk ke pusat pengajian sepanjang hayat tahun 2012 sampai lah ni lah. Dan sekarang saya berkhidmat di pusat pengajian sepanjang hayat dan bertugas sebagai pengurus besar dekat situlah. So selamat berkenalan kepada tuan-tuan. Ada salah silap bagi tunjuk ajar. Tegur saya, tak ada masalah. Pengalaman kerja saya baru 6 tahun. Tuan-tuan mungkin dah lama dah. Jadi kita kongsi saja hari ini. Saya tak ada ajak nak bentuk insan apa, tuan-tuan cerdik lagi daripada saya. Tapi bila sebut kata nak bentuk insan, saya nak mula 2 benda dengan tuan-tuan. Saya bagi contoh simple dulu lah. No. Saya ambil abang-abang lah. Orang lelaki kita. Ni kawan saya cerita kat saya. Nama dia Khairul Nazir. Nama dia. Dia kata, Ustaz cerita ke orang. Saya pun cerita lah. Bayangkan suatu hari tuan-tuan balik rumah penat. Macam tuan-tuan balik kerja kemarin lah. Saya pun kerja macam tuan-tuan sama. Ada makan gaji lah. Punch in, punch out sama macam tuan-tuan lah. So bahasa saya bercakap, bahasa sama dengan tuan-tuan. Saya bukan freelance, tuan-tuan jangan silap. Saya makan gaji. Jadi, bayangkan kalau tuan-tuan, kita balik rumah, penat, balik kerja. Balik rumah kita, isteri kita katalah tak kerja.
Ataupun dia kerja tapi dia balik awal. Patutnya kita balik rumah, dia dah ada di rumah. Tapi hari tu kita balik, dia tak ada. Kita balik rumah, dia tak ada. Kita bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengok jawab anak. Anak buka pintu, kita kata, mana mak? Anak kita kata, tak tahu. Tadi mak keluar. Mak keluar, tak bagi tahu pun. Kita pun cek handphone kita. Tengok tak ada mesej pun. WhatsApp tak ada. Kata, tak ada. Mak keluar. Tu kita pun automatically kita akan telefon bini kita. Telefon. Nombor yang anda ada tidak ada dalam perkhidmatan. Kita kata, telefon siapa pula ni? Telefon lagi sekali, 2 kali. Biasanya kita lagu tu lah, 2 kali. Sebab tadi mungkin ada intersection ke apa ke. Telefon kali kedua. Telefon kali kedua, nombor yang anda ada tidak ada dalam perkhidmatan juga. Mungkin dia telefon tutup ke apa ke, tak apa, biar. Anak pun pergi bilik, kita pun pergi duduk siap buka baju apa. Tadi pukul 6. Kat maghrib lah. Orang bang-bang tu. Bini kita tak balik. Tanya anak lagi. Mak pergi mana? Mak abang nak kahang pergi mana? Anak tak tahu. Mak tadi pakai baju keluar. Mak pergi dengan siapa? Tak tahu tadi. Tengok ada lelaki main ambil dengan kereta Mercedes. Tengok kita punya kereta kancil. Dia jadi serabut lah tu. Fikir kawan. Mula kita akan fikir adik-beradik. Kita akan fikir adik-beradik kita dulu. Siapa adik-beradik aku yang pakai Mercedes? Rasa semua satu kapal dengan aku. Kancil, rusa. Jenis kapal aku tu. Fikir tak lepas. Tak jumpa. Pergi semayang maghrib. Tadi dah bang lah. Pergi semayang maghrib kat masjid. Sampai kat masjid tu duk tengok, duk tenang kawan kita. Duk tengok mana dia. Tak tahu siapa dia yang pakai Mercedes. Hak yang pakai Mercedes semua main semayang. Tengok, mau main-main. Habis maghrib balik rumah. Kuliah maghrib pun tak duduk. Balik tanya anak, mak balik Tak balik Telefon adik-adik. Weh, ni kau hampa ada kat mana? Tak tahu kakak tak abang apa pun. Telefon nak nu. Ni tak ada. Kak lepas Isyak, mai pukul 10, baru saya pergi kereta Mercedes sampai. Betul Mercedes. Parking depan rumah. Kita keluar kira 1001 soalan lah. Mana nak tanya? Pergi mana? Kan? Macam orang kata lah, orang utara ni bila dia tanya pergi mana pun garang. Dengar lagu tu dia menyanyi. Hang pergi mana, garang. Tanya baru pergi mana, belum tanya buat apa. Pasal apa, belum tanya lagi. Baru tanya hang pergi mana. Jadi kita ni 1001 soalan ni orang lelaki ni. Bini kita keluar daripada pintu kereta Mercedes tu kata, pergi mana? Takkan tak boleh nak hantar satu call mai pun. Bini kita kata, tak dan tadi. Keluar rumah tadi handphone tak dan cah. Ni abang tak kenal siapa dia ni. Abang punya 3-4 pupu ni. Pak Melakan belah sana tu meninggal dunia. Depa mai ambil. Kita dengar meninggal dunia kita. Lega meninggal dunia. Tapi sebelum nak dengar meninggal dunia dalam otak kita apa dia? Kita ada macam-macam tu. Saya nak bagi tahu, itulah perasaan bos kita. Kalau tuan-tuan buat kerja tak mau hantar laporan, tak mau buat laporan, tak mau cerita benda. Nama benda ni dia panggil anxiety, bahasa Mat Saleh, bahasa orang Melayu serabut kepala otak. Sebab kita bapak, kita suami, kita laki. Bila orang tak bagi tahu kat kita pergi mana buat apa, kita akan serabut kepala otak kita. Pasal itu pejabat kita pun serupa ya. Kalau ada lompang dalam laporan, hak tu belum cerita hak tipu lagi. Hak belum cerita hak tipu laporan lagi. Belum cerita hak tu lagi tu. Baru tak bagi tahu. Bos, keluarga, rumah tangga dia jadi serabut lah. Bukan tak percaya. Laki mana tak percaya kat isteri, isteri mana tak percaya kat suami. InsyaAllah semua percaya. Tapi bila ada benda teknikal yang kita tak buat, dia akan jadi serabut kepala otak. Ini sebagai mukaddimah saya sebelum kita nak masuk tajuk insan amanah dan sebagai bala lagi. Saya nak mula dengan yang ni supaya apa? Nak ambil beringat bahawa Nabi sebut
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatih. Semua orang pemimpin, maknanya kategori dia sama. Bos kat pejabat pun pemimpin, itulah perangai dan perasaannya. Kita sebagai ketua keluarga, bos juga pun perangai dan perasaan kita akan sama. Jadi janganlah kita buat-buat tak tahu. Kena buat tahu. Mudah-mudahan kita ambil apa yang Nabi ajak kita apa dia? Berjaya di rumah, berjaya di pejabat. Dia bukan pejabat lain, rumah lain. Tuan-tuan jangan buat perangai sekular ataupun liberal lagu tu. Jangan buat perangai lagu tu, abang-abang, kakak-kakak sekalian. Nabi ajak kita berjaya di rumah, berjaya di tempat kerja. Berjaya di tempat kerja, berjaya di rumah. Macam mana baginda Nabi rabung sembang dengan sahabat di luar, makna waktu pejabat, begitulah rabungnya Nabi sembang dengan bini Nabi di rumah. Macam mana Nabi begitu teliti dengan rumah dan perangai akhlak isteri-isteri Nabi, macam itulah Nabi begitu detail dan menyelami perangai-perangai umat di waktu Nabi bekerja di pejabat. Sama. Tuan-tuan jangan pakai formula Mat Saleh banyak sangat. Tuan-tuan ambil, tuan-tuan nak pergi mana? 7 habits yang orang nak main cerita kat pejabat pun, tuan-tuan pun Mat Saleh. Tuan-tuan duk buat 5S tu semua Jepun. 5S susun sisih apa semua, bukan. Yang ni main Jepun. Tuan-tuan nak main apa lagi, tuan-tuan punya training apa bala pula soal lagi, dia duk main cerita yang tu, yang ni, yang tu, yang ni. Hak tu semua Mat Saleh, buku-buku semua Mat Saleh. Awak yang Islamnya tak boleh pakai lah. Mereka suruh asing, pejabat lain hidup. Rumah lain hidup. Tak, Nabi tak ajak kita bermuka-muka. Nabi ajak rumah kita berjaya, kat pejabat kita berjaya. Dan tuan-tuan, abang-abang, kakak-kakak dah kerja lama daripada saya. Tuan-tuan boleh benarkan perkataan saya. Siapa yang dia serabut dekat rumah tangga dia, kat pejabat pun dia akan serabut. Kalau kat rumah dia serabut, kat pejabat lah dia akan mula curi tulang, curi duit, curi mileage apa semua. Time tu lah. Kalau dekat pejabat dia dah start mencuri apa semua, dia dah serabut dah. Saat lagi balik rumah dia mula nak maki, nak marah anak bini semua, duk merempiang sepak sana, sepak sini. Sebab apa? Tak betul. Sebab organisasi yang paling besar sekali yang biasa mentadbir adalah organisasi Islam. Bukan 2/3 dunia. Tuan-tuan jangan silap. Organisasi yang paling besar adalah sembahyang. Jom kita bagi contoh mudah. Okey, saya tanya, tuan-tuan boleh tak follow saya kalau saya cerita lagu tu? Ke tuan-tuan nak saya cerita satu hari? Tuan-tuan nak saya cerita lagu mana? Tak, sebab ni first time saya kat sini, saya tak tahu nak buat lagu mana. Saya cerita je lah. Kalau sebab tengok muka macam duk buat fikir panjang. Kalau duk cerita tengok macam muka duk fikir panjang tu jadi seriau. Betul ke aku duk cerita ni depa duk dengar? Tuan-tuan boleh ikut tak saya cerita lagu tu? Banyak tuan-tuan selesa lagu tu. Ke jenis nak kena suara derah lagu ni ke apa? Sentimental boleh tak? Sentimental biasa lagu ni je boleh lah no. Jerit pagi-pagi tak ada suara, jerit apa? Baik. Bagi contoh kita ambil. Saya hari ni saya nak tanam kat tuan-tuan. Tuan-tuan pegang dengan, saya nak bawa 2-3 benda ya, tapi tak 2-3, satu cukup. Tuan-tuan pegang dengan agama kita Islam, tuan-tuan akan jadi cemerlang dunia akhirat. Saya nak tuan-tuan pegang tu habis daripada saya bercakap. Jadi saya nak main highlight kat tuan-tuan, saya tak mau tuan-tuan nampak benda lain. Dan saya akan counter balik. Saya faham betul? Saya akan counter balik apa yang dah selama ni kita amalkan dekat pejabat, mai daripada Ahmad Saleh punya apa semua tu. Saya nak counter balik sikit. Antara yang saya nak counter awal yang tadi. Pejabat bukan asing, rumah bukan asing. No. Pejabat berjaya, rumah berjaya. Rumah berjaya, pejabat berjaya. Keluarga tuan-tuan kena saling mengenali antara satu dengan yang lain. Dia bukan kata keluarga hang mampu pikir hang, keluarga aku mampu pikir aku. Tak ada. Hak tu tak betul dan berjauhan sekali daripada apa yang Nabi ajak. Itu yang pertama saya counter. Yang kedua, saya kata tadi, organisasi yang paling besar sekali dalam satu-satu masa tak pernah berlaku. Tuan-tuan bagi dekat saya, tuan-tuan nak ambil yang company besar, contoh macam Apple yang Steve Jobs punya mendiang dia, hak tu baru belas ribu ya, belasan ribu sahaja orang bekerja dia. Tuan-tuan nak Microsoft baru puluh ribu tuan-tuan. Hari tu
Gawat sikit, tinggal belas ribu. Tuan-tuan nak company-company yang besar-besar, yang ada staff-staff, antaranya yang jenis firm yang besar dekat Amerika, ada dekat setiap cawangan kecil-kecil di Amerika, ada lebih kurang 14 cawangan, staff dia ada berapa puluh ribu. Hari tu gawat tahun lepas hujung, dia buang bulan 8, dia buang lebih kurang 8,000 orang staff. Maknanya tak banyak staff dia buang 8,000, takkan tinggal 200. Maknanya mungkin lebih kurang belasan ribu sahaja. Okay? Tuan-tuan nak company apa? Google baru beberapa puluh ribu sahaja. Staff dia. Organisasi dia. Tuan-tuan tang sini baru 500 lebih. Betul lah. Semayang. Sekali semayang. 3 juta. Kita ada ketua. Kita ada timbalan. Kita ada ketua. Kita ada timbalan. Kita ada arahan. Dan semua kena ikut arahan. Tidak ada satu organisasi yang lebih besar melainkan semayang. Dan kita tengok macam mana cara dia buat. Saya akan bagi bahasa mudah tuan-tuan faham. Kita tengok terus. Tapi tadi sebenarnya saya naik atas. Saya nak baca skrip lain. Tapi ni dia dah jadi skrip lain. Dia ikut dan. Bila Tok Imam kita semayang berjemaah. Organisasi ni jemaah lah no. Tuan-tuan jangan duk buat hidup seorang-seorang. Siapa yang kerja di majlis pembandaran ni jangan duk buat hidup seorang-seorang. Aku kerja buat kerja aku je, hak kerja aku siap sudah. Susah duk buat perangai seorang-seorang tuan. Esok nak masuk kubur pun orang nak kena tolong tanam kita. Susah duk buat perangai seorang-seorang. Allah dia suka kita duduk sama-sama. Bukti sebab tu Allah bayar 27 kali ganda orang yang semayang berjemaah daripada orang semayang seorang. Maknanya Allah bagi galakkan. Semayang seorang pasal apa Allah tak bagi galakkan? Wahai semayang juga bukan perbuatan yang berbeza. Tak. Siapa semayang seorang dapat pahala. Siapa semayang berjemaah aku bagi 27 kali ganda tambah. 27 kali ganda tambah. Pasal aku suka mereka duduk berjemaah. Sebab tu Allah kata apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wala tafarraqu. Pegang dengan tali Allah ramai-ramai. Jangan duk bercerai-berai. Lagi dekat padang mahsyar. Allah hukum kita dalam kubur seorang-seorang. Saya tak tahu kok majlis perbandaran dia hukum beramai-ramai. Dalam kubur kita, saya kena seorang-seorang, tuan kena seorang-seorang, kakak kena seorang-seorang, abang kena seorang-seorang, ustaz kena seorang-seorang, semua kena seorang-seorang. Tapi pasal apa bila dia nak hukum kita seorang-seorang? Hak dia duk bangkit kita pergi duk ramai-ramai kat padang mahsyar buat apa? Hang selesai dalam kubur sudahlah, tahulah kami masuk syurga ke neraka ke ikut suka. Tapi saya doakan tuan-tuan dengan saya kita jadi ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Teruslah duk tayang aku dekat depan semua orang. Hang hukum dalam kubur sudahlah. Lepas tu tahulah kami tak mana nak tahu. Pasal apa nak kumpul juga? Tak, sebab Allah dia suka. Dia nak tengok kayanya kekuasaan dan kerajaan dia. Dia boleh kumpul daripada Nabi Adam sampai ke kita sekarang. Dia boleh kumpul. Nak tunjuk kata dia strong, dia kuat. Dia suka. So tuan-tuan jangan duk buat perangai seorang-seorang. Jangan duk buat kata aku sebab aku dah buat elok dah, aku kena dapat certain. No. Jangan buat perangai lagu tu. Hak tu bukan perangai orang Islam. Yang ketiga, tadi dah bagi 2. Satu yang pertama tadi saya bagi contoh dia. Mayang berjemaah. Yang kedua, padang mahsyar. Yang ketiga, lupa pula dah. Pediak atau tadi nak kata? Habis angin, kipas angin ni tiup lari dah. tak ingat lah. Tak apa, kalau saya ingat saya sebut lain. Lupa. Tak ingat. Pediak dah satu lagi tadi. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni depa jamu makan pagi tadi makan pak atau boleh lupa. Lupa pula dah. Tak apa, saya ingat saya sebut lain. Tak apalah, ala kulli hal, tuan-tuan, abang-abang, kakak-kakak, ayah dengan bonda semua dah faham dah apa yang saya nak maksudkan. Jadi jangan kerja seorang-seorang. Nombor 3, ingatlah. Apa dia hadis Nabi? Hadis Nabi. Nabi kata dalam satu hadis baginda yang mulia, au kama qala, Nabi kata yadullahi 'alal jamaah.
tangan Allah, maknanya bantuan Allah ada bersama dengan jemaah. Awak kalau buat seorang-seorang Allah tak mau tolong ke? Tak, Allah suka kalau kerja sama-sama. Nampak? Cukuplah 3 dalil tu saya bagi majlis pemandaran. Untuk nampak kata jangan duk buat perangai kerja seorang-seorang. Maknanya setiap kali tuan-tuan nak buat, tuan-tuan kena fikir bukan Don dan Yang. Dia kena fikir quiz cell. Dia bila tuan-tuan nak buat, jangan fikir Muhammad. Tuan-tuan kena fikir majlis perbandaran. Sebab kita ada value yang kita, mereka panggil dalam bahasa Ahmad Saleh, mereka panggil shared value. Ataupun shared values. Orang tengok aja, ni geng-geng perbandaran ni. Orang tengok pun orang boleh kenal kita. Ada benda yang kita kongsi sama-sama. Rugilah kalau benda yang kita kongsi sama-sama yang orang tengok tu benda yang buruk. Orang tengok aja jenis tak susun kasut. Ni geng-geng perbandaran ni tak susun kasut. Orang tengok, orang tahu perangai. Rugi lah. Lebih baik kita ada shared values. Macam Nabi ajak para sahabat. Contohnya, di zaman Nabi, kalau tawaf, mesti akan buka bau belah kanan. Betul tak? Sebab nak tunjuk gagah. Orang tengok aja, ni geng-geng Muhammad lah yang tawaf ni. Nampak tak? Ada value yang kita kongsi sama-sama. Islam tak usah kata dah lah. Lah ni dah buruk lah nama kita. Asal Islam ya pengotok. Asal Islam saja tak kemah. Asal Islam saja tak boleh nak duduk berdiri di hadapan dengan kukuhnya. Asal Islam aja idea ketinggalan zaman. Orang buat dah, kita baru nak buat. Buruk dah. Shared values kita sama-sama dah buruk lah. Tuan-tuan kena bantu saya untuk ubah benda tu. Tuan kena bantu saya. Sebab tadi, kita kena berjemaah. Saya tak boleh buat seorang-seorang. Saya sembang, orang kata apa, sembang kemah depan ni seorang-seorang pun tak jadi apa kalau saya buat seorang-seorang. Tak boleh. Yadullah yang alal jamaah. Tangan Allah ada dengan berjemaah. So kita kena buat sama-sama. Bila nak semayang, organisasi, ada Tok Imam. Bila kita berdiri depan Allah Ta'ala, semayang. Tolong Ustaz, angkat tangan dekat saya dalam ni. Siapa yang dalam semayang, dia tak pernah buat salah langsung. Maknanya tak pernah lupa rakaat, tak pernah lupa bacaan, baca kemah elok. Angkat tangan Ustaz. Nak kenal lah. Tak, sebab saya pun buat salah. Saya pun lupa rakaat. Nasib baik ada Tok Imam. Kalau tak lupa rakaat berapa? Siapa yang kat sini tak pernah buat salah, tolong angkat tangan. Masa semayang. Masa semayang. Masa semayang. Paling simple. Siapa dekat sini tak pernah pungkuk dia kena tanduk dengan orang? Siapa tak pernah tanduk pungkuk orang pula? Tak, maknanya sama lah kita semua lebih kurang. Orang perempuan lagi teruk. Orang perempuan dia lagi macam-macam. Tindih telekung orang. Orang perempuan dia ada perangai mereka sendiri. Tapi tak lagi kita cerita lah. Baik. Dalam semayang, semua orang, tuan-tuan jadi saksi mengaku dengan saya. Saya pun mengaku. Kita akan buat salah depan Allah Ta'ala. Kalaulah ketika kita semayang, yang mana semayang ni kita ada dalam waktu Allah Ta'ala. Okey, yang ni perkataan ni Tuan Guru Almarhum Tuan Guru Datuk Harudin yang sebut. Datuk Harun kata, bila kita semayang, kita duduk di dalam masa ataupun jagaan Allah Ta'ala. Apa maksud masa dengan jagaan Allah Ta'ala? Kalau bahasa saya kata dimensi Allah Ta'ala. Apa maksud dimensi Allah Ta'ala bila kita semayang? Maknanya macam ni. Kepala kita ni, orang bukan boleh kacau. Cuba kalau tuan-tuan jumpa saya kali pertama, salam-salam pergi tepuk kepala saya. Rasa macam nak rimbuk kau. Kita marah, kepala kita jangan kacau. Benda ni benda mulia. Walaupun kita member baik. Walaupun kita member baik. Hang jangan duk naik kaki atas kepala aku, duk buat ikut dan, tak boleh. Lepas tu kalau yang pergi umrah pun, kalau nak tidur, dia tak boleh kaki bertemu kepala. Dia kena kaki jumpa dengan kaki juga. Sebab tak boleh, kepala ni mulia. Tapi bila kita semayang, apa tak jadi kat kepala kita? Ada yang sampai orang pijak kopiah kita tertinggal bawah. Tapi lepas kita bagi salam, kita rasa nak rimbuk dia tak? Tak ada. Perasaan tu Allah bagi hilang. Sebab Allah jaga ketika mana kita ada dalam dimensi Allah Ta'ala. Macam orang perempuan lah. Bila semayang, orang tindih telekung kita. Ada kalanya, orang perempuan dia punya dimensi berubah-ubah. Kita dimensi kita satu lah. Mereka dimensi berubah. Kadang-kadang dia tengah semayang, dia sujud-sujud tu sekali lagi. Keten yang duk tutup tu, tutup belakang dah. Dia keluar duduk dengan orang lelaki semua. Dia jadi dimensi lain pula. Duduk seorang-seorang.
Nak angkat macam mana? Nak angkat curtain tu nak tutup boleh? Tak boleh. Duduk seorang-seorang. Kita yang lelaki kata, gila orang perempuan ni main ambat orang lelaki. Tak ada kerja tak dah. Itu orang perempuan macam contoh. Perasaan kita, kalau dekat luar, orang pukul kepala kita, pijak kepala kita, tenang kepala kita, duduk tenyeh kepala kita. Bukan tenyeh dengan kaki, dengan pungkuk. Kita duduk sujud, dia nak duduk tahiyat akhir, dia tindih kepala kita dengan pungkuk dia, duduk uli-uli nak bagi ada ruang masuk. Hai, hang aku geram, aku tahiyat akhir pun tak ada duduk tunjuk lagu tu, aku tunjuk kat hang lah. Kan? Geram. Tapi, pas kita bagi salam, perasaan tu tak ada. Kita boleh selawat salam dengan dia lagi tak ada masalah. Pasal apa? Ketika semayang kita ada dalam dimensi Allah Ta'ala, Allah jaga. Benda-benda buruk, benda-benda kotor Allah Ta'ala buang. Tapi saya nak bagi tahu. Hatta, maknanya sampaikan ketika mana duduk dalam dimensi Allah Ta'ala pun, membuat kesalahan itu, kita tetap akan buat salah walaupun depan Allah Ta'ala. Jadi pasal apa bila duduk kat pejabat? Bila orang buat salah, kita jadi lagu macam tak apa nak boleh terima. No? Kita tak boleh nak perbetul sama-sama, tak boleh nak lapang dada, tak boleh nak guna perkataan elok. Kita bukan Tuhan. Depan Tuhan pun aku buat salah. Depan hang lagi telah, aku akan buat salah juga. Pasal itu pelik kita tengok zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat buat salah hatta sampai berzina pun Nabi masih lagi boleh kontrol. Kecuali yang mai mengaku depan Nabi buat benda pelik-pelik. Yang memang orang tak pernah buat lah. Contohnya angkat telefon. Assalamualaikum bos, boleh tak hari ni saya tak main kerja? Tak ikhlas pula rasa nak main kerja. Ni kita rasa tak betul lah. Tapi kalau takat buat salah, sahabat Nabi terlupa yang tu, terlupa yang ni, buat salah yang tu, buat salah yang ni. Tak pernah keluar daripada mulut Nabi benda-benda kotor, benda-benda buruk, benda-benda hina, benda-benda caci, benda-benda keji. Sebab depan Allah pun kita akan buat salah. Sebab itu kalau tuan-tuan baca hadis 40 Imam An-Nawawi, hadis 40 Imam An-Nawawi, hadis yang ke-40. Sebab hadis 40 dia ada 42 hadis. Hadis yang ke-40 atau 39. Tuan-tuan cuba tengok syarah dia. Antara ulama' bu'mai hadis, ulama' bu'mai hadis apa? Allah akan gantikan orang yang tak mau buat salah dengan umat yang nak buat salah dan nak taubat lepas dia buat salah. Sebab orang yang macam ni, dia tahu dia ada Tuhan yang boleh mengampunkan dosa dia. Allah suka hamba yang macam tu. Daripada yang tak mau duk buat salah, dia duk ingat dia perfect, boleh menandingi apa yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Maknanya basic kita buat dekat pejabat kita, kita kena tengok dulu. Itu satu. Nanti dulu. Jangan buat kesimpulan apa lagi. Dengar dulu. Sebab semayang tak mula lagi. Saya baru abang kata, dalam semayang kita akan prone ataupun terbiasa untuk buat salah walaupun depan Allah Ta'ala. Sebab kita manusia. Kita tak perfect. Tuan-tuan jangan cuba-cuba nak jadi perfect. Sebab bukan Allah tak biasa cipta makhluk yang perfect. Allah dah buat dah makhluk perfect. Nama dia malaikat. Tapi dia bukan kekasih Allah Ta'ala. Dia orang suruhan Allah Ta'ala. Kekasih Allah adalah manusia. Nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Doa. Bila kita nak duduk depan Allah, kita tahu kata kita buat salah. Habis takkan kot nak biar manusia buat salah. Kita kena ada jalan menangani dan ada jalan penyelesaiannya. Yang pertama tadi, tuan-tuan kena terima. Kita manusia. Kita akan buat salah. Kena terima.
Jadi jangan tuan-tuan nak tegur orang macam tuan-tuan tak pernah buat dosa. Jangan. Kontrol. Kontrol. Yang kedua, habis takkan nak biar manusia buat salah. Habis kalau semua orang buat salah dalam semayang, macam mana semayang nak jadi perfect? Macam mana semayang nak jadi khusyuk? Macam mana semayang nak jadi elok? Dia main nombor 2. Sebab itu dalam semayang, dia ada rukun, sunat, wajib, haram. Nama dia undang-undang. Sebab itu dalam kerja tuan-tuan, dia ada yang disebut sebagai KPI. Dia ada sebut sebagai SOP. Tuan-tuan ikut KPI, tuan-tuan ikut SOP, insya-Allah. Tuan-tuan buat rukun, tuan-tuan jaga sunat, tuan-tuan jauh daripada yang haram dan yang makruh, semayang tuan-tuan akan jadi elok. 2. Yang ketiga, saya berdiri sana. Sebab tu bila semayang, tuan-tuan jaga nombor 1 dengan nombor 2. Tok Imam Kalih duduk belakang lagu ni. Tok Imam kata apa? Sof, sof. Tok Imam buat lagu tu. Tok Imam angkat tangan. Allahu Akbar. Sekali-kali Tok Imam tak pernah kalih belakang. Woi, ikut aku. Tok Imam yakin. Tok Imam angkat Allahu Akbar. Semua jemaah yang 3 juta tadi akan angkat tangan Allahu Akbar sama macam Tok Imam. Maknanya ikut arahan. Bos dah tak payah turun dah bawah. Duk mai tengok satu persatu punya laporan. Tak payah. HOD akan memainkan peranan. Manager akan mainkan peranan. Ketua departmen akan mainkan peranan masing-masing. Bila kita pegang dengan 2 yang tadi. Pertama, kita sedar kita akan buat salah. Jadi kita jangan duk marah orang buat lebih kurang macam kita tak pernah buat salah. Yang kedua, kita kena berhati-hati kontrol dia. Nak kontrol, kita kena ada undang-undang dan peraturan. Kena ikut undang-undang dan peraturan. Kalau tidak, dia main yang pertama yang saya cerita tadi. Serabut kepala otak ataupun anxiety, susah hati. Yang ni semayang ajak kita. Bukan semayang suruh kita semayang tu sasa semayang lepas lagu tu je tak ada makna pada kita. Tak. Semayang ada 1001 benda dia nak bagi tahu dekat kita. Pasal itu kalau saya boleh kaitkan lebih dalam sikit, saya kata macam ni. Muqaddimah tadi saya bagi tahu kat tuan-tuan. Saya ni asal daripada Pulau Pinang. Pasal apa saya kata saya asal daripada Pulau Pinang? Sebab saya lahir di Pulau Pinang, dibesarkan Pulau Pinang. Mak bapak saya pun orang Pulau Pinang. Kukuh lah kalau saya nak kata saya ni mai daripada Pulau Pinang. Tapi kalau saya tanya tuan-tuan, mungkin ada tuan-tuan yang transfer daripada Selangor. Duduk tang sini. Mungkin ada anak-anak tuan-tuan lahir di Selangor tapi dibesarkan di Kedah. Jadi kalau saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan asal mana? Ada banyak benda kita boleh petik. Saya mai daripada Johor sebab mak saya Johor, ayah saya Johor, tapi saya lahir kat Selangor. Tapi saya orang Johor sebab mak bapak saya Johor. Contoh. Ada orang kata saya orang Kedah. Pasal saya mak bapak saya orang Selangor, tapi saya lahir dekat Kedah. Saya dibesarkan di Kedah. Kalau saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan asal mana? Tuan-tuan akan ambil mana saja tempat yang akan menunjukkan kita asal mana. Baik, bagus, tak ada masalah. Itu kita punya. Tapi boleh tak kalau saya masuk dalam sikit? Yang membuatkan kita sama. Apa dia? Tuan-tuan dengan saya, kita sebenarnya asal mana? Kita asal mai daripada Nabi Adam, surah An-Nisa ayat yang pertama. Saya baca ayat dia dulu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhan nasu اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان بكم رحيما. صدق الله العظيم. Hai manusia, hamba semua mai daripada jiwa yang satu nama dia Adam. Daripada Adam kami bawa keluar Siti Hawa. Daripada Nabi Adam dan Siti Hawa ada lelaki yang ramai, perempuan yang ramai. Kita mai daripada Nabi Adam. Clear? So saya tanya tuan-tuan balik. Nabi Adam asai tempat Allah buat Nabi Adam tang mana? Saya jawab sebab tuan-tuan jawapan ni. Nabi Adam masa mula-mula Allah buat dia, Allah Ta'ala letak Nabi Adam dalam syurga. Sebab tu bila Allah kata dalam Quran, Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Shadaqallahul azim. Adam, Hawa duduk elok-elok dalam syurga. Jangan hampir pokok ni. Siapa hampir dia jadi kalangan orang yang zalim. Nabi Adam duduk syurga. So kalau saya tanya tuan-tuan dengan saya sebenarnya kampung kita mana? Kampung kita syurga. Kita nak balik sana. Pasal itu Allah Ta'ala suruh kita berakhlak. Akhlak orang syurga. Yang kedua, mak bapak kita siapa? Mak bapak kita Nabi. Pasal itu kita kena berakhlak macam akhlak perangai Nabi. Betul tak kan kalau kita tanya, mak bapak hang mana? Mak bapak Johor, aku orang Johor. Hang duduk mana? Aku duduk Kedah. Nampak tak saya bagi benda yang sama? Jadi bila kita kata nak bentuk insan, antara benda yang ahli syurga, antara benda yang para Nabi buat, yang nak dapat, mesti kena semayang. Ini persamaan antara kita. Inilah yang membuat organisasi tuan-tuan akan jadi kuat. Dan inilah yang akan buat tuan-tuan punya taat, patuh, kawan, mingles around, akan jadi elok dengan cara semayang. Tuan-tuan tak titik berat semayang, tuan-tuan tak akan nampak apa semayang nak bagi. Jadi saya menyeru tuan-tuan dengan mengatakan bahawa hak Mat Saleh sebut mai daripada beruk lah lepas tu biar ambil kat depa. Hak tu depa mai daripada beruk mampu habis. Hak yang duk mai daripada Nabi kena sedar tuan-tuan dan saya untuk membina organisasi nak bentuk insan manusia. Kita berasal daripada Nabi Adam dan Nabi Adam asal diduduk dalam syurga, maka kampung kita syurga. Jom kita sama-sama beramal supaya kita boleh balik kampung kita balik dan jadikan kerja tuan-tuan ini sebagai salah satu ibadah. Tuan-tuan awak duk buat muka muhasabah diri. Buat muka loyal tu. Saya cerita nak bagi tuan-tuan semangat. Saya nak bentuk peribadi kita semua sama-sama. Bukan kata saya cerdik tak, saya kongsi. Ada soalan? Cakap seorang-seorang cemuh tak? Ada soalan? Sambung. Baik. Tak ada soalan? Baguslah, senanglah. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh saya sambung? Okey, khair. Sambungan dia. Bila mana kita nak bentuk organisasi dengan kita menyebutkan bahawa sembahyang itu ibadah, kita nak buat benda tu, dia bentuk organisasi kita, dia meninggalkan kesan kepada kita, maka pejabat kita akan jadi tempat kerja yang beribadah. Tapi tuan-tuan kena ingat, saya beritahu, maaf dengar cakap saya elok-elok dulu tau. Jangan cempera duk ambil ikut dah lagi, nanti dulu. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dekat sini, kat sini bukan tak, okey saya tanya dulu, dengar elok-elok. Ni bukan hina, bukan ni, tanya dulu. Kat sini semua orang pakat nak jadi tok-tok wali, orang alim belaka kah? Tuan-tuan dengan saya, kita tak sempat nak jadi yang tu. Kita amilin. 8 golongan yang Nabi tak tinggal ketika berhijrah, salah seorang daripada 8 golongan ni orang macam kita.
milin orang yang bekerja. Tuan-tuan dengan saya, kita tak tahulah. Mungkin tuan-tuan ada cita-cita nak jadi mufti, saya tahu. Tak faham nak maksud saya. Bukan saya nak hina atau bukan saya nak kata apa bukan orang alim. Tak. Memandangkan kita dah duduk kita ada sekarang. Saya yakin tuan-tuan dengan saya, kita tak menuju ke arah nak jadi alim, nak duduk baca kitab saja. Kita adalah orang yang kena buat laporan, kena tengok pemantauan, kena sempurnakan KPI, kena buat SOP, kena ada meeting, kena ada event, kena, betul tak? Jadi saya nak bagi tahu kata, kalaulah hanya orang alim yang baca kitab saja dapat pahala, orang macam kita jenuh tuan-tuan nak pulun. Sebab kita bukan hari-hari baca Quran. Tuan-tuan kena mengaku. Minggu lepas pun tuan-tuan main kerja, tuan-tuan balik rumah letih, tuan-tuan tidur. Halo? Ada sabotaj Nak ni saya nak ambil yang ada nyawa boleh tak? Hak ni dia tak ada nyawa. Dia tak ada wire. Bagi saya, tak saya nak pakai hak ni boleh tak? Hak ni dia tak ada nyawa. Takut dia habis. Hak ni nyawa dia panjang. Nanti. Terima kasih. Okey. Tak apa, hak ni okey lah. Hak ni dia ada nyawa dia bersambung. Tang mana berhenti tak tahu. Tang mana? Apa dia? Pekerja, baik. Ya. Jadi, kalau nak ikut, ada di kalangan kita yang dah seminggu dah tak baca Quran. Tuan-tuan kena mengaku. Saya sekarang bukan nak abang suruh kita memang kena rendah diri depan Allah Ta'ala. Tapi saya bukan nak perendah kita. Saya nak suruh kita sedar kat mana kedudukan kita. Tuan-tuan jangan buat berangan-angan macam kita ni boleh khatam Quran 3 hari sekali khatam Quran. Tuan-tuan, kita bukan macam tu. Tuan-tuan dengan saya, kita orang bekerja. Ibadah kita adalah dalam bentuk kerja kita tadi. Okeylah, macam ni. Semua orang kata orang semua nak bekerja untuk akhirat. Betul tak? Betul tak? Betul ya? Okey, saya tanya sekali lagi. Semua orang kerja untuk nak buat persiapan untuk akhirat. Betul tak betul? Majlis pembandaran. Betul tak betul? Okey, tuan-tuan tengok saya elok-elok. Kalau betul kita nak buat amalan untuk akhirat, makna akhirat penting. Dunia tak apa-apa sangatlah. Tuan-tuan tengok saya ni. Tuan-tuan jangan ada pemikiran lagu tu. Hak tu tak betul. Akhirat adalah tempat memberi balasan. Tempat bersungguh-sungguh kerja dunia. Sebab tu kita kena kerja sungguh-sungguh dunia. Kita akan dapat balasan yang sempurna di akhirat. Baru betul. Akhirat penting, dunia penting. Hak ni tempat kita tanam. Kita jangan duk sembang kata, dah aku kira akhirat. Dah akhirat tu nak buat apa? Nak sembahyang? Sembahyang tak kira dah. Akhirat esok dia nak balas. Kakak buat apa di dunia? Nah, ambil ni balasan kamu. Dia bukan kira ibadah dah. Dia semua pakat bertukar muka pula dah. Tak, sebab falsafah kita pegang tu betul, dia punya klosa dia. Beramal untuk akhirat, betul. Tapi cara kita faham salah. Kita seolah-olah faham, aku ke akhirat esok kira aku pulun lain lah. Tak boleh. Mana boleh itu? Akhirat adalah tempat memberi balasan. Allah nak balas balik apa yang tuan-tuan dengan saya buat atas muka bumi. Jadi dunia ni penting sebab kita nak dapat balasan yang bagus. Sebenarnya boleh faham tak? Nampak tak mana nak bagi kena tu, nak bagi nampak. Tak, sebab bila kita duk kerja pejabat, kita tengok falsafah betul. Kita bekerja untuk akhirat, kita nak pulun bagi. Tapi bila memahami dia tu salah. Maknanya bila dia kata bekerja ke akhirat, dunia dia buat loi. Apa? Pasal apa? Akhirat lah. Salah, cara faham salah.
Cara faham salah. Dunia sangat penting sebab akhirat adalah tempat balasan. Macam mana tuan-tuan pulun dunia, Allah akan balas di sana. Sana tuan-tuan nak bekerja, tak ada kelapak siapa nak kerja. Mana ada siapa nak kerja ke akhirat esok? Tak ada duk mau lah. Aku nak duduk dengan bidadari ramai dah lah dunia. Tak boleh nak kahwin banyak. Ui, aku kat sana aku nak kapuk belah sini, nak kapuk belah sini, nak duduk. Ui, biar suap manggur masuk dalam mulut ni. Sedap ni. Tak ada duduk kelapak nak kerja dah. Dunia penting. Tuan-tuan punya kerja sekarang penting. Very important nak menentukan tempat duduk kita dekat akhirat esok. Masing-masing pakat dia mula duk fikir lah. Aku tu dia lah, aku dah kata kat hamba lah. Pakat duk mesyuarat. Nanti dulu mesyuarat sat lagi. Tuan-tuan nak bincang, nak buat SOP baru ke apa sat lagi. Hari ni saya main macam tadi saya nak beritahu. Saya nak counter habis. Hak mana yang pemahaman-pemahaman Mat Saleh duk bagi kat tuan-tuan tak mau. Saya nak tuan-tuan pegang dengan agama. Tuan-tuan akan berjaya. Tapi janganlah tuan-tuan kecilkan skop agama. Yang tu saya tak mau. Contoh macam semalam saya bagi dekat belah sana. Saya kata, kenapa setiap kali bila kata ceramah agama, mesti ustaz-ustaz mai cerita dekat tuan-tuan, tuan-tuan bertakwa pada Allah, tuan-tuan. Takkan itu saja. Salahkah seorang ustaz mai ceramah, tapi dia berkata, tuan-tuan hari ni saya ajak tuan-tuan matematik noh. Sebab itu, tuan-tuan kena mengaku. Disebabkan kita narrow-minded, sampai hari ni tuan-tuan dengan saya kita kena mengaku, kita tak pandai ilmu pembahagian harta pusaka mirath. 1/8, 1/6, 1/3. Saya yakin tuan-tuan tak tahu, saya pun tak tahu. Sebab, bila kata ceramah agama, kita hanya bagi tahu, tuan-tuan siapkan harta untuk nak bagi pembahagian miras. Hukum membahagikan harta dengan miras itu tuan-tuan kena buat. Tapi tak jauh pun. Sebab bila kata ustaz, oh tak boleh ajak matematik. Tak betul. Tak betul. Anak-anak tuan-tuan, sampai bila nak jadi pakar matematik? Sebab hanya anak-anak tahfiz saja yang boleh membawa mak bapak dia masuk syurga. No! Anak-anak tahfiz membawa mak bapak masuk syurga, betul. Dan juga subjek-subjek lain. Anak-anak tuan-tuan pandai dalam mata pelajaran tertentu jadi pakar, bantu umat Islam menyelesaikan masalah, itu juga akan bawa tuan-tuan masuk dalam syurga. Sebab tu sampai sudah anak kita tak jadi pun pakar matematik, tak jadi pun pakar sains, tak jadi pun pakar fizik. Pasal? Mana akhirat lagu mana? Kita kecilkan, kita narrowkan minded kita bila cakap pasal agama. Jangan. Sebab tu sampai sudah surau kita, masjid kita duduk tu. Ni mesti ada AJK masjid dalam ni. Dah sebab tuan-tuan orang baik, saya tahu. Tapi saya tak mau tuan-tuan buat kecil lagu tu. Kalau tidak surau kita, masjid kita akan habis. 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 Tak apa, kita fikir Ustaz, duduk fikir Ustaz. Fikir, teringat kat anak lah pula, dia kata. Mbak lagi nak balik kerja, dia kata. Jom, 2017, sikit, ada sedikit upgrade. Bagi nampak agama kita hebat. Agama kita power. Dia ada penyelesaian dan very systematic. Saya buat betul-betul, tuan-tuan. Okay, masuk dalam sikit. Dalam sikit. Ke tuan-tuan tak mau cangkat sudah. Ke dalam dia kata aku lemah lah ni. Dalam sikit, okey? Masuk dalam sikit. Suatu hari, seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama beliau ialah Sayyiduna Sa'ad bin Mu'adh al-Ansari radhiyallahu anhu. Siapa nama dia? Siapa nama dia, tuan-tuan? Tak ada, nak dapat tangkap lagi sekali. Tapi tengok muka macam sungguh-sungguh dah dengar saya cakap. Nama sahabat Nabi ini ialah Sa'ad bin Mu'adh
Al-Ansari. Siapa nama dia? Okey. Sayyiduna Sa'ad bin Mu'adh Al-Ansari yang tuan-tuan sebutkan nama. Okey. Logik je tanya balik. Kenapa saya suruh tuan-tuan sebut nama dia? Ramai orang akan kata, biasanya orang akan jawab supaya ingat. Betul-betul satu. Tapi kecil sangat. Tuan-tuan bukan budak-budak saya nak suruh ulang macam tadika. Habis pasal apa saya suruh tuan-tuan ulang? Cepat. Cepat. Kata Imam Sufyan bin Uyainah. Siapa nama dia tuan-tuan? Sufyan bin Uyainah adalah guru kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihima fi daraini amin. Kata Imam Sufyan bin Uyainah. Inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Bila menyebutkan nama orang-orang soleh, rahmat akan turun. Sebab tu saya suruh tuan-tuan sebut nama orang-orang soleh tadi. Bukan nak suruh ingat sangat. Sebut nama orang soleh, rahmat turun dekat tuan-tuan dengan saya. Ini bukan orang soleh saja, ini sahabat Nabi. Siapa nama dia tadi lupa tau? Sa'ad bin Mu'adh Al-Ansari. Jadi Sayyiduna Sa'ad bin Mu'adh Al-Ansari. Okey, saya cerita sikit. Kalau tuan-tuan pergi ke perkuburan Baqi', bila tuan-tuan pergi ke perkuburan Baqi', tuan-tuan naik tangga dia, tuan-tuan masuk pintu. Lah ni yang terbaru, pintu belah masuk Baqi' tu ada pagar, depa tutup belah kanan. Sebab ada di kalangan kita yang tak apa nak bertanggungjawab. Di kalangan orang-orang Syiah. Sebab belah kanan tu semuanya ada Sayyiduna Zainal Abidin, cucu cicit Nabi. Yang ni kira orang-orang Syiah suka lah ni. Mereka duk pergi buat benda-benda tak ketahuan halau. Maka dah bubuh pagar dah tak boleh nak pergi dah belah sana. Sayang, rugi lah. Disebabkan perangai kita. Disebabkan perangai kita. Tuan-tuan jalan terus, tuan-tuan akan nampak maqam kecil-kecil, antaranya Imamul Haramain. Imamul Haramain. Siapa? Imam Malik radhiyallahu Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik dengan khadam kepada Imam siapa? Imam Nafi'. Imam Nafi'. Jalan depan kiri ada Halimatun Sa'adiah. Jalan terus lagi ada Sayyiduna Uthman. Tuan-tuan ambil belah kiri lorong tu. Terus ke kiri jalan mati, ambil belah kanan pula. Tuan-tuan akan nampak ada dua maqam. Situ ada dua sahabat. Satu namanya awak banyak lupa orang ni. Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa dia tuan-tuan? Abu Sa'id Al-Khudri, Sayyiduna Abu Sa'id. Dengan dia duduk dalam maqam yang sama. Adalah nama lelaki yang kita sebutkan tadi. Sayyiduna Sa'ad bin Mu'adh Al-Ansari. Kenapa saya sebut dekat tuan-tuan nama beliau? Kena bagi tahu dulu ciri-ciri ajaib beliau. Ketika mana beliau wafat, ini tuan-tuan buka dalam buku Haji Umrah penuh, tuan-tuan buka dalam sirah penuh, tuan-tuan buka dalam cerita Hayatus Sahabah penuh. Sa'ad bin Mu'adh Al-Ansari radhiyallahu anhu ketika wafat dia meninggal, Arash bergegak, malaikat seronok sambut kedatangan dia masuk ke alam langit. Ini orang dia tuan-tuan. So cerita dia apa? Cerita dia suatu hari Sa'ad bin Mu'adh Al-Ansari duduk dalam majlis ilmu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tambah sikit lagi, tambah sikit. Tadi saya kata Imam Sufyan bin Uyainah, dia kata inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Bila menyebutkan nama orang soleh, rahmat turun. Maka sambungan dia ialah
apakah pandangan tuan-tuan kalau sebut nama orang soleh, rahmat turun? Sekarang kita sebut nama penghulu kepada segala orang soleh, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rahmat akan lagi lebih daripada itulah akan turun. Maka tuan-tuan bila dengar nama Nabi, tuan-tuan selawat. Sebab rahmat akan turun banyak. Sebab sebut nama penghulu segala orang soleh. Okey, sambung So suatu hari Sayyiduna Sa'ad bin Mu'adh al-Ansari radhiyallahu anhu duduk dalam majlis ilmu, duduk belakang kali. Bila dia duduk belakang, sahabat penuh. Jadi Nabi bila kuliah, dia sat-sat dia akan jengui kepala dia nak tengok Nabi. Ini dia begitu. Jadi bila Nabi macam saya pun, jangan kata Nabi, siapa saja duduk depan, kalau ada orang duduk renung tajam dekat dia, dia boleh rasa. Ada orang duduk renung aku ni, balik ni. Dia boleh rasa. Balik ni ada seorang ni duduk kata. Dia boleh rasa. Hak tu kita. Nabi lagi telah lah. Bila dia duduk tengok, Nabi rasa. Nabi panggung kepala, Nabi tengok dia. Bila Nabi tengok dekat dia, dia tunduk. Malu. Duduk sat lagi, dia jenguk lagi. Dia panggung kepala dia duduk tu. Nabi rasa. Nabi beralih pergi tengok dekat dia. Dia menyorok belakang. Nabi kata, buat dia ni jadi lagu ni. Sahabat lain kalau boleh tatap wajah Nabi, tatap tak mau lepas tu. Hang aku tengok balik ke hang, aku macam kita lah, tengok kita jegi tengok balik, tak mau tengok pula kita. Pasal apa? Habis majlis Nabi pergi jumpa dia. Nabi kata, Sa'ad, pasal apa duk buat lagu ni, ada benda tak kena ke? Apa jawab Sayyidina Sa'ad? Sayyidina Sa'ad jawab sambil uluk tangan bagi kat Nabi. Sambil dia suar tangan dia. Tuan-tuan tahu tak suar tu bahasa baku? Tuan-tuan tahu tak? Suar. Suar tu bahasa baku, tuan-tuan tahu tak? Sebab tu dia ada suar apa? Selfie tu dia panggil suar apa? Suar? Suar gambar ke apa? Suar foto. Suar dia suar foto. Suar. Suar tu bahasa baku. Jadi dia cakap dengan Nabi, dia sambil suar tangan dia. Dia suar tangan dia pergi dekat Nabi. Dia kata apa? Ya Rasulullah, saya duk buat lagu tadi tu bukan pasal apa. Saya ni orang yang kerja kuat. Pagi makan pagi, petang makan petang. Serta dia kerja kuat. Dia tunjuk tangan dia dekat Nabi. Nah, abang kata dia kerja kuat tu bukan dia cakap saja. Dia tunjuk tangan dia dekat Nabi kita. Bahasa kita kata tangan dia kematu lah tuan-tuan. Pecah-pecah. Kematu. Jenis lagu macam kita pegang cangkui. Tangan orang pegang komputer ni. Pegang cangkui sekejap je. Saat lagi dia naik kematu tengah-tengah tu, betul tak? Ni. Kematu. Hak ni kerja kat Padang Pasir. Kerja tu dekat Mekah, Madinah tu. Tak ada pokok, tak ada apa. Bukan saja kematu ni, dia pecah main tepi-tepi ni semua ni. Merekah habis. Dia tunjuk tangan dia kat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni kerja kuat. Dia suar tangan dia tunjuk. Nabi tengok belik tangan dia. Saya takut. Saat lagi saya duk tengok Nabi lama-lama, Nabi tengok dekat saya, duk lawan mata lagu tu dia tengok. Saat lagi saya mesyok, saat lagi saya nak pi sapa Nabi, nak pi terekam Nabi, nak pi salam Nabi. Saat lagi kalau saya pi dengan tangan saya yang kematu duk cerebeh sana sini ni, saya pegang tangan Nabi, saat lagi luka tangan Nabi, saya tak mau buat lagu tu. Dia jawab lagu tu. Jadi sekarang ni kita tahu kata dia tak boleh pegang Nabi bukan pasal dia tak mau, pasal dia kerja kuat. Apa Nabi buat? Nabi pegang tangan Sa'ad bin Mu'adh al-Ansari. Nabi cium tangan dia tuan-tuan. Nabi cium tangan dia, Nabi angkat, Nabi tunjuk kat semua orang. Nabi kata, inilah tangan yang Allah Ta'ala cinta. Dalam riwayat yang lain,
Inilah tangan yang Allah cinta, dan tangan ini boleh menebus diri dia di depan Allah Ta'ala untuk masuk dalam syurga. Saya bagi tahu, yang ni bukan tangan Sa'ad seorang. Yang ni lah tangan tuan-tuan dengan saya yang bekerja kuat. Tangan orang macam kita yang cari rezeki halal, Nabi cium, Allah sayang, boleh bawa masuk syurga. Pasal itu jangan duk palit dengan benda-benda kotor. Kakak, pasal itu jangan duk seronok sangat, duk gosip, duk cerita benda merepek-repek. Dia kahwin 2. Hang takkan baru nak tahu. Aku dah abang dah, dia kata malah. Dulu dia duk main, duk rapat dekat hang kan. Ini orang tua gatai hang tahu. Gatai merla. Cukup so duk buat lagu tu. Kerja kita ni boleh tebus dari kita masuk syurga. Duk palit dengan benda-benda kotor. Lagu tu buat sia-sia ya. Dah lah kita nak himpun semayang malam tak ada duk banyak lah. Tahajud susah tuan. Terkejut nak pergi kencing ada. Tak bohong, sama kita. Lebih kurang lah. Sebab kita makan gaji. Kita ada arahan bos. Bos suruh buat selagi tak selesai, kita duk kena buat. Dia latu kita betul-betul. Tidak. Sama. Jadi bila badan dah letih, badan hak ni yang sat lagi nak semayang. Badan hak ni yang makan tadi. Badan ni juga yang letih sat lagi. Badan ni juga yang kena tidur. Iman kita tak kuat. Sat lagi letak labuh badan tu. Tak dan baru bismikallah tu baru bismikah. Hilang lah. Ghaib. Bangun balik tu, saat lagi subuh. Baru bangun balik. Nak semayang malam, tobat lahum. Quran, jauh sekali. Lagi, sedekah. Tiap bulan defisit. Hak kita orang lelaki bukan saja defisit, ada loan dengan bini lagi. Dah lah loan kat bank, loan dengan depa lah. Aku biru. Tu nak kira sedekah. Kain salam. Jadi yang ada bila tuan-tuan? Bila masa yang paling berharga yang tuan-tuan mau tak mau tuan-tuan kena buat dan benda tu boleh bawa tuan-tuan masuk syurga, dia adalah waktu kerja tuan-tuan. Dan saya lah. Tuan-tuan boleh follow lagi saya ke tak tahu ni? Tuan-tuan okey lagi kah? Boleh, tuan-tuan boleh. Faham. Ada soalan? Dah nak habis dah ni masa? Ada setengah jam lagi. Lah. Habis lah. Saya kira setengah jam ni kira kesimpulan lah. Ada soalan? Tak ada? Alhamdulillah. Okey, cantik Mana faham lah. Faham kena habis dah lah, berhentilah. Kerja saya nak bagi tuan-tuan faham ya. Tuan-tuan faham selesai. Kakak, abang, yang saya kasih sekalian. Kalau saya boleh ambil daripada awal nak bagi synchronize nampak sama. Daripada awal saya mula, saya bagi tahu dekat tuan-tuan. Tuan-tuan, pegang dengan agama. Agama kita ada semua jalan penyelesaian. Lepas tu saya kait dengan semayang. Dia ajak kita supaya mengaku salah. Kalau buat salah mengaku. Yang ni yang membezakan antara Nabi Adam dengan Iblis. Bagi saya cerita sikit. Kan masa buat salah kan dua-dua buat salah. Tengok ya. Allah buat Nabi Adam. Allah suruh malaikat sujud ke Adam. Semua sujud kecuali seorang. Nama dia Iblis. Allah kata dekat Iblis, "Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk?" Oi Iblis, apa yang menyebabkan hang tak mau sujud? Dia kata, "Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Aku bagus lagi daripada dia. Hang cipta aku daripada api, hang cipta dia daripada tanah. Api lagi bagus daripada dia. Aku tak ada mau sujud ke dia, dia nampak lemah.
Maka Allah kata, ukhruj minha fa innaka rajim. Hang keluar sebab hang takabur. Dalam syurga tak mau ada orang perangai lagu ni. Hang keluar buang. Allah Ta'ala halau dia. Bila dia kena keluar, ada seorang lagi pun yang kena keluar juga. Namanya Nabi Adam. Betul tak? Kita cerita pula Nabi Adam. Nabi Adam, Allah kata, hai Adam, duduk dalam syurga dengan isteri kamu, duduk mingles around, dua orang, duduk. Jangan hampir pokok ni. Hang hampir pokok ni, hang jadi zalim. Dua-dua hampir pokok tu. Allah kata, aku dah habak dah, kata hak ni jangan hampir, hampa zalim. Keluar daripada syurga. So, Iblis kena keluar, Nabi Adam dengan Siti Hawa kena keluar. Turun. Okay, tengok. Bila Nabi Adam turun dekat dunia, apa Nabi Adam kata? Nabi Adam kata, Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku zalim diri aku sendiri. Nampak dia mengaku. Kalau engkau tak rahmat aku, tak ampunkan aku jadi orang rugi. Ampunkan dosaku ya Allah. Allah ampun dosa dia. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Innahu huwa tawwabur rahim. Allah terima taubat Nabi Adam. Angkat martabat dia jadi seorang Nabi. Iblis, masa dia kena halau turun, apa? Dia sambil duduk cekak pinggang, duduk jegi ke Allah Ta'ala tu, dia kata apa? Dia kata, Ya Allah, aku keluar daripada syurga ni sebab kamu. Surah Al-A'raf kalau tuan-tuan nak baca. Ayat 14 ke 13 ke, lebih kurang lagu tu. Tuan tengok ke 20, muka surat belah kiri. 1, 2, 3, 4 baris daripada atas. Aku keluar daripada syurga ni sebab kamu. Bukan sebab aku. Ini beza antara Nabi Adam dengan Iblis. So cerita dia, kita akan buat salah. Dan bila buat salah, mengaku. Ini yang membezakan antara Adam dengan Iblis. Dan orang yang dengar pengakuan, selesaikan. Bukan marah, bukan caci, bukan maki. Selesaikan. Lepas tu, bila dah jadi lagu tu, ikut peraturan. Nak elak daripada buat salah. Jaga KPI, jaga SOP. Tuan-tuan akan selamat. Habis. Bos tak payah dah sentiasa nak turun bawah tanya khabar. Turun bawah tanya khabar. Sebab bila angkat takbir, makmum belakang semua akan ikut angkat. Lepas tu, tuan-tuan, semayang ajak kita sama, semua kita mai daripada tempat yang sama, hasil yang sama, kawasan yang sama. Kita mai daripada syurga. Jom pakat sama-sama balik ke kampung asal kita. Dengan menjadikan kerja tuan-tuan sebagai ibadah, orang yang kerja cari rezeki halal, tangan dia Nabi cium, Allah sayang, boleh tebus diri dia masuk dalam syurga. Wallahu ta'ala a'lam. Siapa tak faham? Muah faham no? Senang mengajak lo ni. Terang mentah hati. Jak kali faham. Baik, ada apa-apa yang saya boleh bantu? Ada soalan? Tuan pengurusi? Oh, Tuan pengurusi. Tuan pengurusi? Oh, Tuan pengurusi. Buka soalan kah? Okey, kita buka soalan kepada tetamu-tetamu kita ya, insya-Allah. Boleh saya bagi mic untuk tanyakan soalan? Silakan angkat tangan. Saya ada seorang lari. Kawan main belah ni, dia main belah ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratu wa ridwanuh. Soalan saya berkaitan dengan niat. Terus. Okey, semayang kena niat. Cantik. Kalau tak niat, tak sah. Betul. Jadi dalam pekerjaan macam mana Ustaz? Kadang-kadang niat ni dia datang sekali lalu.
Orang kata keluar ni nak cari kerja halal. Cukup kan macam tu? Untuk mendapatkan ia sebagai satu ibadah. Boleh? Boleh. Cantik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah aku perintahkan kamu dan aku nak ambil kira, melainkan yang mana kamu ikhlas kerja dekat aku. Ikhlas. Nak ikhlas ni kena main daripada hati ya. Nak dapat ikhlas dia kena mula dengan niat. Sebab Nabi habaq, innamal a'malu bin niat. Hak ni semua orang faham ah? Abang, sebelum saya masuk, saya bagi contoh dululah noh. Bagi mudah faham. Tadi awal mukadimah contoh orang lagi. Contoh ni orang membuat. Boleh? Kakak, kita balik kerja. Balik penat. Tapi pasal hari gaji punya pasal. Kita pun telefon, laki kita telefon kita. Dah sampai rumah. Dia kata dah, sampai dah. Hari ni nak masak apa? I baru nak masuk dalam kereta. Baru nak balik. So isteri kata, tak tahulah hari ni rasa seronok. Bukan tak tahu. Mak hari gaji seronok lah. Tak tahulah hari ni rasa seronok. Balik ingat nak masak lah. You nak makan apa? Hak lelaki pun dah bagi menu terbuka lagu tu. Kita pun, you masak apa yang you rasa nak masak, sedap lah. Okay, you balik masak ceketiau, dia kata. Tengok ceketiau. Laki ni pun seronok. Masuk kereta. Start kereta. Isteri nak masak ceketiau. Nak balik cepat. Balik. Turun daripada parking ni, keluar no. Oh, nak kalut. Nak balik cepat, nak makan. Motor lintas tu, break nak terlangak dia. Buka tingkap, bagi salam dia. Assalamualaikum, minta maaf lah, kalut dia. Dia kata, tak apa. Baik, insyaAllah. Assalamualaikum. Hak kita pun, Waalaikumsalam, cakutiau. Jawab salam pun cakutiau, teringat. Baru keluar simpang depan tu lah. Balas belah kiri tu. Bini telefon balik. Assalamualaikum. Bang. Salam. What? Ada barang tak cukup lah? Bukan. Boleh tak kalau kita makan kat luar? Loh. Tadi kata nak masak cakap tahu. Bukan. Tadi pegang senduk tu tak ikhlas pula nak masak dekat you. Soalan. Hak tu kena masak juga ke tak kena masak? Masak jugalah kat orang tua tu pun. Hang ikhlas tak ikhlas masak lah. Sambil duk ketuk kuali tu. Nak ceketiau lah pula orang tua ni pun. Masak lah. Masak. Betul tak? Betul tak? So soalan saya nak tanya. Hak tu niat kita tak ikhlas tu jadi lagu mana? Ibadah ke tak ibadah lah? Masak dah. Hak laki nak makan lah ni. Mana kalau kata tak ikhlas tadi tu, masak tu tak jadi ibadah. Habis hak laki makan tu kira pahala sampai ke tak? Okay. Tinggal lu soalan tu. Jangan duk jawab. Tinggal lu. Tapi soalan kedua. Tolong angkat tangan kat saya. Siapa dekat sini kalau boleh duk ingat lah balik lah. Boleh duk ingat balik lah. Saya lahir tahun 84. Mungkin ada yang lagi banyak lah daripada saya. Ada yang 69, 70, 65, 55. Kod lah boleh beringat balik. Masa umur 10 tahun dulu dah mula boleh semayang, belajar semayang. Siapa masa semayang umur 10 tahun tu ikhlas? Angkat tangan. Lagi tak kena perambat dengan menyapu. Lagi tak kena tibai kat bungkuk kan. Atau kalau boleh saya katalah, siapa yang sampai sekarang mayang? Siapa yang sampai sekarang mayang tak apa nak ikhlas lagi, dia kata. Aku mesti duk ingat neraka lah. Kalau duk kira mai daripada diri aku, tak ada duk semayang aku, kata. Aku mesti duk teringat neraka lah. Baik, saya nak tanya. Siapa yang dulu-dulu daripada kecil mayang dia ikhlas? Tak ada ah. Habis itu semayang kita sia-sia ke? Tak. Ni baru masuk. Barulah kita masuk jawapan dia. Niat.
Amalan niat, amalan ikhlas, dia adalah amalan tarbiyah. Amalan tarbiyah. Dia kena latih daripada awal sampai hujung macam mana kita semayang. Dulu memang kena perambat dengan menyapu. Dulu memang muka-muka kita ni selagi tak kena tibai, selagi tak kena libah kat kaki tu, selagi rotan besar ni tak main, lagi tak kena jaga, woi semayang, selagi tu kita tak duduk pergi semayang. Tapi hak muka-muka ni, sampai sekarang, bos tak payah duduk kira. Turun semayang, 5, 4, 3, 2. Tak payah bos duduk kira. Kita tengok jam, kita tahu, lohak besok, jom kita pergi semayang. Pasal apa? Sebab kita dah tarbiyah diri kita 30 tahun. 20 tahun. Baru dia jadi. Sama macam kakak masak tadi tu. Memang dulu kira ikhlas ni jauh sekali. Pasal dia ingat dia tu lelaki lah. Tapi lepas 10 tahun, 20 tahun, dia balik je hati ni kalau tak masak rasa salah pula. Bersalah pula dekat dia. Dia ikhlas tu demai. Pasal dia tarbiyah. So sama dengan kerja tuan-tuan juga. Nak jadikan dia ibadah, dia kena tarbiyah daripada awal tuan-tuan main kerja. Sebab itu dia kena main petik daripada awal yang tuan sebut tadi. Aku main kerja kerana Allah Ta'ala settle. Dia kena main dengan buah tu dulu. Bila dia main dengan buah tu lama, dia main kerja ikhlas kerana Allah Ta'ala. Boleh tahu jawapan lagu tu? Boleh tak tahu jawapan lagu tu? Clear? Okay. Ada soalan? Okey, kita buka lagi satu soalan. Kakak kita nak tanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghfiratu wa ridwanuh. Saya Kak Ji nak bertanya dekat Ustaz. Kak Ji kerja sini kah? Dok. Tu dia lah. Kak Ji tukang masak. Macam ni Ustaz, macam mana kita nak membentuk diri kita menjadi insan yang berilmu dan berakhlak? Sedangkan orang yang berilmu kadang-kadang akhlak dia kurang. Pelik ke Ustaz? Sedangkan orang yang berilmu kadang-kadang akhlak dia kurang. Akan tetapi orang yang berakhlak sudah tentu dia berilmu. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Terima kasih kepada Kak Ti. Akhlak aku elok tau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dia no, sungguh. Dia yang tu yang jadi persoalan tu. Kak, sungguh kak tanya saya soalan ni betul lah. Kak nak tahu jawapan betul lah. Disebabkan kak tanya saya jawab tau. Kalau kak tak tanya saya tak kata apa pun tadi. Betul lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan. Maaf lah no. Kalau tuan-tuan perasan kan. Ada satu propaganda yang sedang dibuat bermula daripada 5-6 tahun yang lalu. Dan sekarang hari demi hari benda tu jadi semakin meriah. Pada 3 perkara. Yang pertama, orang mula bagi pandangan kepada seorang guru itu sudah tidak pandangan yang mulia lagi. Dengan 2 keadaan. Satu, orang memburuk-burukkan guru. Yang kedua, guru yang perangai buruk. 2. Dia ada satu orang yang memang dia sengaja nak jadi orang kenal dekat dia supaya dia boleh merosakkan institusi guru tadi. Yang kedua, Facebook mana tuan-tuan nak pakai ni, duk jadi tempat untuk duk perburuk guru-guru, cikgu-cikgu, anak-anak tuan-tuan. Cikgu tidur, cikgu tak buat kerja, cikgu sudah tidur, mari kita main. Ni jenis semua duk main ni. Ni apa cikgu tak berguna, ni apa? Zaman saya yakin, zaman saya belajar dulu, susah nak dapat benda lagu tu. Lah ni dia jadi macam ada gerakan yang buat lagu tu. Yang kedua, yang tu yang pertama, guru, orang peburuk. Sama ada 2 jalan tadi. Sama ada guru tu sendiri perangai buruk,
ataupun orang peburuk dia. Maknanya nak merosakkan institusi guru sebagai kunci kepada masyarakat. Yang kedua, orang mula bahasa canggih dia, eksploitasi orang perempuan. Dia bagi orang perempuan rasa kalau tak buat lagu macam orang lelaki, kira tak boleh nak berjaya. Maaf saya sebut noh. Hak tu yang pi naik sampai papan tanda, pi ragah sana sini, pi duk main bola. Dah. Dalam Quran Allah dah habaq dah. Dalam Quran mak Siti Maryam dah habaq dah. Masa dia mengandung, dia lahir keluar Siti Maryam, apa dia kata? Surah Ali Imran ayat 36-37 gitu tuan-tuan tengok muka surat belah kiri. 1 2 3 4 5 6 7 baris daripada bawah. Apa dia kata? Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha. Tu. Wa laysa adh-dhakaru kal untha. Laki tak sama dengan perempuan. Dia dah habaq dah dalam Quran. Ini dalil lah. Siapa nak cari dalil, nak berhujah dengan orang bila orang kata orang lelaki sama orang perempuan sama orang lelaki. Allah dah habaq dah dalam Quran. Laki tak sama dengan perempuan atas lisan mak Siti Maryam, Tok Wan Nabi Isa. Walaysa dzakaru kal unsa. Hak laki tak sama dengan perempuan. Hak jantan tak sama dengan betina. Tak sama. Tak boleh sama. Tak boleh sama. Jadi ada satu gerakan duk mai belakang ni, duk bagi orang perempuan rasa kalau dia tak buat lagu mai orang lelaki, jadi dia perosakkan institusi ibu. Maafkan saya lah, maaf lah. Maaf ni bukan nak buat jahat ni, bukan kempen doang ni, saya tahu ni duk ada live ni, saya tahu ni. Jadi saya bercakap. Sebab tu dia duk mai, dia duk bagi suruh ibu-ibu kalau rasa tak ni apa semua, buat lagu ni. Institusi ibu susuan, mana ada dah lah ni. Mana ada dah institusi ibu susuan. Sedangkan saya habaq ni kat orang perempuan ni. Dulu zaman Queen Elizabeth, dulu punya zaman. Tahun 1900, 1800 kan, dulu. Zaman tu antara gaji yang paling tinggi adalah gaji ibu susuan. Ibu susuan adalah satu jawatan kerja. Tak tahulah N41 gaji berapa, saya tak tahulah. Dah, tuan-tuan baca. Ini dikeluarkan oleh BBC. Ini research saya, tuan-tuan. Ini research saya. Dia bawa keluar, dia kata, sehinggakan tahap orang lelaki dulu yang bekerja menjadi perkara biasa isteri mereka yang menjadi ibu susuan ada gaji lebih tinggi daripada suami dia yang kerja dengan government. Janganlah pula bagi surat resign, sabar, bawa bertenang. Oi, dia kata lagu tu noh. Cantik ni kata. Sabar, buat bertenang dulu, nanti dulu. Kenapa institusi itu hilang? Sedangkan institusi sunnah para nabi ada ibu susuan. Kalau betul ada kawan-kawan kita yang mana nak buat sunnah betul-betul. Mana institusi ibu susuan? Awak sunnah ni tak buat? Susu tepung tak salah, nak pipi lah. Tapi mana institusi ibu susuan? Anak-anak tuan-tuan dengan mak belakang dia semua, dia jadi susah dengan pakai tudung apa semua. Niat pun tak ada nak buat bagi ada ibu susuan. Pasal apa? Pemikiran kita ni, tuan-tuan jadi sekarang tak salah. Sebab apa? Dulu dah mula propaganda untuk menghilangkan orang perempuan punya value. Dia mula, propaganda tu dia dah mula. Kalau orang perempuan tak buat lagu macam orang lelaki, dia jadi tak bagus. Dia tone down orang perempuan bagi jadi teruk. Balik pada zaman jahiliah dulu. Okey, 2, 3. Ini sebab kau tanya soalan. Kalau kau tanya, saya tak cerita tau. 3. Apa dia? Dia bagi perosak budak-budak. Dengar elok-elok saya kata ni. Dengan cara mereka bagi budak-budak belajar macam orang tua-tua belajar.
Patutnya Nabi ajak budak-budak kecil dulu. Cuba tengok balik. Tak usah pergi jauh lah. Ambil alat Nabi punya hujah sudah. Suruh anak-anak kamu umur 7 tahun semayang. Tibai mereka umur 10. Betul tak betul? Semua orang tahu dalil ni. Betul tak? Saya nak tanya tuan-tuan. Pasal apa nak suruh 7 tahun? Woi, hang Nabi, hang patut suruh mereka semayang masa umur 5 tahun. Masa umur 1 sampai 6 tahun, Nabi suruh tanam apa dia? Ya ghulam, qul sammillah, khudh biyaminika, wa khudh mimma yalika. Anak, baca bismillah, ambil makanan dengan tangan kanan, ambil makanan yang dekat. Ajak akhlak 6 tahun. 6 tahun ajang akhlak adab dekat dia, baru dia jadi manusia berguna. Mai darjah 1 dia dapat ilmu, baru dia jadi orang yang pandai bagi ilmu. Dia tak belagak duk dabit dada lagu tu walaupun baru darjah 6. 6 tahun tanam akhlak, jalan depan orang tunduk, hormat orang tua-tua, salam cium tangan. Ini yang kita praktis tiap-tiap hari selama 6 tahun. Baru budak-budak jadi. Tak lah ni daripada awal umur 4 tahun suruh belajar 50 bahasa. Betul tak betul? Dia rosakkan institusi budak-budak. Ini cara lah. Tuan duk tengok muka, tengok duk buat renung pula dah. Betul. Saya bukan duk cerita sembang kosong, mana boleh. Saya berdiri depan tuan-tuan atas lesen pensyarah. Mana boleh saya duk main cerita tuduh orang bukan-bukan. Saya tengah habaq kata ada gerakan yang cuba duk buat benda-benda lagu ni. Disebabkan ketiga-tiga elemen ini adalah elemen yang penting untuk membentuk generasi yang ada ilmu, ada akhlak tadi. Tuan-tuan, tengok saya Ustaz. Saya tanya sikit ya. Tuan-tuan mengaku kat saya. Hak mak kita pesan lebih banyak kita teringat daripada hak pak kita pesan. Betul tak betul? Sebab tu dalam Quran ada 2 nama. Walidain, abawai. Walidain, abawai. Contoh. Wali abawai. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Surah Isra. Juzuk 5, silap-silap. Betul lah, betul Surah Isra. Okey. Yang kedua, Surah Luqman. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Nampak? Walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Waliday. Abawai untuk bahagian mirath, pembahagian harta pusaka. Wali abawaihi fali ummihi thulus. Apa beza abawai, walidai? Walidai ibu bapa. Abawai ibu bapa. Sama. Tapi abawai, bapa ibu. Fokus untuk bapa, abawai. Semua ayat dalam Quran menjurus kepada management. You have to manage your family. Adapun walidain, ibu. Pasal apa ibu jadi walidain? Pasal apa tak jadi ummuain? Sebab walidain ambil daripada, tuan-tuan duk pakai selalu, darah wiladah. Darah wiladah, darah apa? Darah lahir anak. Wiladah tu. Wiladah tu lahir. Jadi ambil daripada lahir tadi tu, walidain. Jadi yang lahir adalah orang perempuan. So walidain semuanya berkaitan dengan akhlak dan adab. Pasal itulah ni, maaf saya, disebabkan kita sibuk kerja sikit, adab dan akhlak anak kita tinggal kat sekolah, suruh mereka tolong. Jangan, tuan tahu, kena serius. Saya pun habaq sungguh-sungguh, kira dengan isteri kita pun
ada juga kita duk macam, ada bolehlah juga duk semang-semang diskusi jugalah. Maknanya itu bahasa canggih. Kalau bahasa tak canggih, kau bergaduh sikit lah. Ada duk kena sembang nak benda. Sebab yang nak bangunkan anak bukan formula saya. Hak ni formula Tuhan dalam Quran. Akhlak adab mesti hak ni. Hak ni mesti kena ajar anak macam mana nak urus duit. Kalau hak ni ajar anak urus duit, habis semua boleh kat bini dia. Hak ni ajar macam mana nak urus duit, nak dapat anak berapa orang, hang nak duduk rumah kawasan mana, hang nak duduk dengan siapa mak bapak mertua hang nak tengok, hang nak kena belajar sampai degree ke master, hak ni. Hak ni dengan isteri saya, hak ni kita tadi management. Hak ni akhlak Allah sebut dalam Quran. Jadi bila kau tanya macam mana nak buat, kena percantik balik institusi orang perempuan, percantik balik. Tapi saya habaq sikit je kat bos, cadangan saja. Nak kena revive juga berkaitan dengan cuti-cuti ibu yang mengandung yang melahirkan anak. Dah tak boleh dah pakai macam dulu, 2 bulan, 3 bulan. Dia kena banyak dah. Sebab dekat negara Mak Saleh pun sekarang daripada pergi sampai setahun dah cuti untuk ibu yang melahirkan anak. Sebab akhlak tadi nak tanam. Orang perempuan kata cantik. Dia pun duk ingat yang tu. Sabar. Sebab dia bukan apa. Bila saya beritahu dekat bos, bukan pasal apa. Sebab nak abang, akhir zaman dalam hadis Nabi yang paling ramai orang perempuan. Bila yang paling ramai orang perempuan, maknanya yang akan ada di pejabat kita yang paling ramai pun orang perempuan. Bila ada orang perempuan, melahirkan, mengandung, menyusu anak adalah perkara biasa. Jadi akan ada ramai orang yang akan bercuti. Maka Majlis Perbandaran dah kena mula ada perancangan macam mana cuti ganti ataupun siapa nak menggantikan tempat ibu-ibu ini. Disebabkan kita tak ada perancangan, sebab itu cuti mereka kita bagi sikit. Kita bagi hak ni. Sebab tak ada orang nak cover tempat dia. Hadis Nabi dah bagi dah akhir zaman. Nabi berkata akhir zaman orang perempuan akan lebih ramai daripada orang lelaki. Jadi kita dah kena mula ada plan. Macam mana penggantian jadual bagi ibu-ibu ini. Very important. Alright. Tuan-tuan nampak mula fikir balik. Bagus. Okay. Kakak-kakak yang mana yang tak mengandung, yang tak ni, nak cover kawan punya macam mana jadual dia. Abang-abang nak cover macam mana. Okey, lelaki tak boleh nak buat kerja sebab ni kerja setiap usaha ke apa, orang perempuan lebih mahal ke. Okey, orang perempuan juga nak kena ganti. So macam mana jadual dia, macam mana rotation dia nak kena buat. So kena sistem tu kena ada dah. Sebab Nabi dia tak cakap bohongan. Nabi bagi tahu tu benda betul. Akhir zaman orang perempuan ramai. Bila orang perempuan ramai, maknanya lebih ramai orang akan mengandung, lebih ramai orang akan minta cuti, lebih ramai orang akan ada bersuara. So daripada kita dapat suara-suara yang kata apa ni kebajikan tak juga, lebih kita start fikir sekarang. Sebab orang lelaki memang tujuannya untuk management. Okey. Boleh clear tadi tu? Boleh kakak Kalau jawapan macam tu boleh Wallahu ta'ala a'lam. Selesai lah kot. Pukul 12 habis. Sini dia habang pukul berapa dah? Habis dah. Tuan mengurusi. Selesai. Tak abang pukul. Tak abang pukul. Memang berhenti dah lah. Dah tak abang. Kalau dia kata, Ustaz, dia tulis kat sini habis pukul 12.30. Kita lajak 12.30. Tapi tak abang. 12 kira. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan, adakah perlu saya attend soalan lagi? Tak ada? Alhamdulillah. Jika ada soalan lagi. Adakah tak ada lah? Saya duduk berdoa supaya tak ada orang angkat tangan. Tak ada okay, clear. Doa saya makbul. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, ayana dan muna muslimin dan muslimat. Kalau saya boleh ambil balik sebagai kesimpulan. Yang pertama, tuan-tuan pegang dengan agama kita. Agama kita ada jawapan untuk semua benda. Termasuklah pengurusan pejabat tuan-tuan dan juga membentuk insan dan management. Saya belum cerita lagi, maafkan saya ya tuan, bukan saya nak tunjuk pandai ke tak. Tapi saya beritahu, saya belum cerita lagi tentang strategic planning. Berdasarkan kepada sirah Nabawiyah iaitu Hijratul Rasul. Nak kaitkan dengan Isra' wal Mi'raj. Belum lagi saya cerita macam mana strategic planning. Macam mana nak uruskan SOP. Belum saya cerita lagi kat tuan-tuan. Semuanya dalil saya Quran, hadis dan sirah Nabawiyah. Saya tak ambil benda jauh-jauh. Sebab benda dah ada. Pesan arwah almarhum Tuan Guru ni Aziz, apa yang berlaku dalam hidup kita mesti dah berlaku dah dalam sirah. Ambil balik nak tiru je.
Yang kedua, dah kata pegang dengan agama. Yang kedua, pokok kepada agama, as-salatu imaduddin. Semayang adalah tiang agama. Jadi tuan-tuan dalam semayang dia ajak dah macam mana kita nak jaga organisasi. Saya dah bagi dah contoh sikit dekat tuan-tuan. Yang ketiga, tuan-tuan kita semua sama, kita mai daripada Nabi Adam. Nabi Adam kampung asal dia adalah syurga. Jadi jom tuan-tuan kita berakhlak dengan akhlak ahli syurga supaya kita boleh balik ke kampung asal kita balik. Yang keempat, yang terakhir tuan-tuan, kerja tuan-tuan adalah ibadah. Orang yang kerja cari rezeki halal, sungguh-sungguh tangan dia Nabi cium. Allah sayang dan tangan tadi boleh tebuih diri dia di depan Allah untuk masuk dalam syurga. Au kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu saya mengharapkan sikit sebanyak saya kongsi dengan tuan-tuan ni, tuan-tuan ada salah tuan-tuan tegur, kita perbaiki sama-sama. Mudah-mudahan saya pun nak jadi maju macam tuan-tuan juga. Okey? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.